Kamilah warga pendidikan dengan semangat jati diri, membina mental dasar rohani, menghadapi cabaran. Esok pastinya lebih baik, azam kita setiap masa. Inilah sumpah setia kita, warga yang berwibawa. Kita berikrar untuk berjaya seiring wawasan negara. Kita berikrar untuk berjasa pada agama, nusa dan bangsa. Buktikanlah kegemilangan negeri Kedah Darul Aman. Imejmu kan kami julang tinggi, marwahmu terpelihara. Berjaya, berjaya, berjaya. Harapan semua, moga kita berjaya bagai negara yang kekal merdeka. Amanah bangsa kita pikul bersama, jadikan Malaysia bahagia. Asal budaya kita, budi pekerti indah, amanah jujur amalan kita. Kini masanya sudah tiba untuk bina semula negara tercinta. Kita bina negara, perangi rasuah, kita satukan hati demi Ibu Pertiwi. Keutuhan jiwa membina nurani, moga kita terus disanjungi. Harapan semua, moga kita berjaya bagai negara yang kekal merdeka. Kini masanya sudah tiba untuk bina semula negara tercinta. Malaysia bersih, harapan kita. Malaysia bersih, harapan kita. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha, Cikgu Siti Aminah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Cikgu Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan TPD. Cikgu Malik bin Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Cikgu Ahmad Syukri bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Tuan-tuan Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua Penolong Pengarah, tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, tuan-tuan pengetua dan guru besar, div-div jemputan, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin warga JPN yang dihormati sekalian.
Syukur Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bersua dan dipertemukan dalam Majlis Perhimpunan Bulanan Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman bagi bulan Mac 2020. Bagi pihak sektor pembelajaran selaku jawatan kuasa pengelola majlis, dengan ini mengucapkan selamat datang dan mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke perhimpunan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Bagi menambah keberkatan majlis di petang yang amat bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh ketakwaan untuk mengaminkan bacaan doa serta menghayati tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syauqi bin Ismail dari Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal azizul karim. Sesungguhnya kami pada petang ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma antal hakim. Sesungguhnya kami berhimpun di dewan ini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan ruh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa Malaysia yang berjaya. Justru itu, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memertabatkan pendidikan secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Cikgu Hajah Siti Aminah binti Haji Ibrahim, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, merangkap pengurusi urustia perhimpunan bulanan kita pada kali ini. Yang berusaha timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua-ketua penolong pengarah, pegawai-pegawai pendidikan seluruh negeri Kedah, seterusnya pengetua-pengetua serta tetamu-tetamu Dewan Al-Farabi pada petang yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac yang lalu, pihak urustia telah meminta untuk kita menghayati satu tazkirah yang bertajuk Wanita dan Pembangunan Negara. Tuan-tuan sekalian, di negara kita seringkali kita melihat bagaimana martabat wanita diangkat melalui perkhidmatan awam. Maka sebab itulah di negara kita dapati antaranya tokoh-tokoh yang bernama Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, dan juga kita dapati nama yang unggul Datuk Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus. Kedua-duanya merupakan Gubernur Bank Negara. Di Kementerian Pendidikan kita dapati Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Juga di kementerian kita dapati KPPM Tan Sri Dr. Asyah binti Abu Samah. Bahkan di Jabatan Pendidikan Negeri kita dapati Cikgu Hajah Siti Aminah binti Ibrahim. Ini memberi gambaran kepada kita betapa negara kita mengangkat martabat wanita
di dalam bidang perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lupa juga KPPK saya juga. Di negara kita, kita dapat melihat bahawa dalam urusan meletakkan wanita pada martabatnya, Islam tidak mengenepikan semua kelompok ini. Kelompok pertama, seorang ibu. Mulianya kelompok pertama, seorang isteri. Hebatnya seorang isteri, tidak mungkin cemerlang seorang lelaki tanpa seorang isteri. Maka dalam hal ini, wahai para lelaki, railah kehebatan dan kesempurnaan, juga muliakanlah kekurangan isteri kita. Di negara kita, hebatnya Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, kerana di belakangnya yang berbahagia Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Begitu juga kalau kita tengok dalam sejarah, hebatnya baginda Nabi SAW, sehingga dirakamkan di dalam sebuah buku yang bertajuk Khadijah radhiyallahu anha, The Pillar and the Best of Women, diungkapkan oleh kata-kata, wahai Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, tiada lagi harta dan yang lain yang mampu aku sumbangkan untuk kerja dakwah. Andainya selepas kematian aku, tulang-tulang aku ini mampu ditukar dengan dinar dan dirham, maka gunakanlah tulang-tulang ini demi perjuangan dan kepentingan Islam yang panjang ini. Itulah ungkapan keramat daripada Sayyidatina Khadijah. Ketiga, fokus kita peranan wanita sebagai seorang ibu. Di negeri Kedah Darul Aman, sebagai rakyat negeri Kedah, saya amat berbangga apabila pada tanggal 25 November 2007 yang lalu, Raja Pemaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah telah menganugerah tokoh Ibu Maisali kepada seorang rakyat negeri Kedah yang bernama Puan Hajah Aisyah binti Din. Ibu ini merupakan ibu superpower. Ibu ini telah melahirkan dan mendidik 17 anak untuk digalang ganti memberi sumbangan kepada pembangunan negara. 15 daripada anak ibu ini telah menjejak kaki sehingga ke Menara Gading. Salah seorang daripada anak ibu ini yang mendapat anugerah tokoh Ibu Misali ialah Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman. Itulah tangan superpower yang telah mendidik 15 daripada 17 anak hingga mencapai kecemerlangan dalam memberi sumbangan bagi membangunkan kemajuan negara. Kalau pada hari ini kita bangga dengan STPM kita berlaku peningkatan, kita bangga dengan SPM kita berlaku peningkatan, kita bangga dengan STAM kita berlaku peningkatan. Semua ini telah diterokai oleh arkitek pembangunan pendidikan, Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman. Apa yang ingin saya ketengahkan di sebalik kehebatan Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman ialah tangan superpower daripada Puan Hajah Aisyah binti Din yang telah menyuap lenyekkan pisang 59 tahun yang lalu. Hari ini kita dapati kegemilangan pendidikan Kedah. Sebenarnya alunan kejayaan ini bermula daripada tangan yang bernama Hajah Aisyah binti Din. Tahniah Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman. Rumusannya, semua kita, baik lelaki maupun wanita, mampu menggerakkan, memberi sumbangan kepada kemajuan negara, asalkan kerja kita berkualiti. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syauqi bin Ismail atas bacaan doa dan tazkirah sebentar tadi. Semoga perhimpunan kita ini akan beroleh keberkatan dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk mengetahui perjalanan aktiviti setiap sektor di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman bagi bulan Mac 2020,
bolehlah memuat turun dari pautan laman sesawang yang tertera dengan mengimbas QR code yang juga terdapat di tempat duduk berdekatan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk halaman 14 hingga halaman 32 di dalam buku program yang disediakan. Majlis kita teruskan dengan pengumuman pertukaran masuk pegawai ke Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Mohon pegawai berkenaan berdiri untuk diperkenalkan. Ustaz Muhammad Azrul Nizam bin Mat Yusof dari Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu bertukar masuk ke Sektor Pendidikan Islam mulai 1 Mac 2020. Puan Najiah binti Zakaria, pembantu takbir SJKC Long Chuan, bertukar masuk sebagai pembantu takbir di Sektor Pengurusan Maklumat juga mulai 1 Mac 2020. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan sebahagian dari warga Jabatan Pendidikan. Selamat melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman diiringi yang berusaha Cikgu Siti Aminah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran bagi menyempurnakan upacara penyampaian cenderamata dan sijil. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bagi menzahirkan rasa terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga pendidikan yang telah mencurahkan hikmat bakti dengan penuh dedikasi sehingga ke tarikh persaraan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Umi Kalsum binti Ibrahim, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudian yang akan bersara pada 27 Mac 2020. Dijemput Encik Ahmad bin Yahaya, Pengetua SMK St. Teresa yang akan bersara yang telah bersara pada 1 Mac 2020. Hormati, majlis diteruskan dengan penyampaian penghargaan Grade Purata Sekolah bawah 2.0 bagi CJ Perjalanan Malaysia tahun 2019. Yang pertama, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa turut menerima penghargaan pencapaian lulus 100%. Supeng, Guru Besar SJKC Mintik. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan penyampaian penghargaan Grade Purata Sekolah bawah 2.0 bagi CJ Pelajaran Malaysia tahun 2019. Pada tahun 2019, Kedah
telah mencatat sejarah kerana terdapat 2 buah sekolah telah berjaya mencapai grade purata di bawah 2.0. Dipersilakan Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa turut menerima penghargaan pencapaian lulus 100%. Pengetua Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu juga mencapai pencapaian lulus 100%. Seterusnya, penghargaan kepada sekolah-sekolah yang mencapai grade purata sekolah melebihi ETR SPM. Dipersilakan Sekolah Menengah Kebahasaan Tunku Sofia. Ma'had Al-Imam Al-Syafi'i juga pencapaian SPM 100%. SMK Jerlun, SMK Yan, SMK Taman High Tech, SMK Sungai Kok, majlis diteruskan dengan penghargaan kepada pejabat pendidikan daerah yang mencapai grade purata sekolah melebihi ETR SPM 2019. Dipersilakan yang pertama, PPD Kubang Pasu. Seterusnya, PPD Kota Setar. Dan PPD Pendang. Seterusnya, penghargaan kepada pejabat pendidikan daerah yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan STPM. Bagi peningkatan purata, nilai grade kumulatif 2.5 ke atas bagi 3 tahun berturut-turut, dipersilakan Tuan PPD Pendang. Peningkatan peratus 4 prinsipal dan 5 prinsipal, peratus 4.0 dan peratus semua A dan A tolak bagi 3 tahun berturut-turut. Dipersilakan Tuan PPD Langkawi. Majlis diteruskan dengan penyampaian penghargaan UPSR. Pencapaian peratus mencapai tahap minimum tertinggi. Dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Lonjakan tertinggi peratus mencapai tahap minimum PPD Padang Terap. Majlis juga berbesar hati untuk mengiktiraf sekolah yang mencapai penarafan cemerlang pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT bermula tahun 2017 hingga 2019 dan setelah melalui beberapa siri proses penilaian dan bimbingan dari bahagian utama KPM, sebanyak 14 buah sekolah di Kedah telah mendapat pengiktirafan
tahap cemerlang pembudayaan kebat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis diteruskan dengan penyampaian penghargaan kepada Sekolah Cemerlang Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dijemput SJKC Kek Hua H. SK Air Merah, SK Sultan Ahmad Tajuddin, SK Tuh Puan Sharifah Hanifah, SK Kelibang, SK Telui Kanan, SK Konvent Fazaberi, SMK Tun Sharifah Razia, SMK Ibrahim, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, SMK Sultan Badilisha, SMK Pedu, SMK Kedarang, SMK Agama Sikh, Majlis diteruskan lagi dengan penghargaan kepada Sekolah Pencapaian Lulus 100% Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2019. Dipersilakan SMK Sultanah Asma. Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, SMK Taman Jalutung, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, SMK Sultan Badlishah, Sekolah Menengah Sains Pokok Sena, SMK Agama Yan,
Agama Kedah. SMK Jitra. SMK Agama Sikh. Maktab Mahmud Pendang. Maktab Mahmud Baling. Maktab Mahmud Kuala Muda. SMK Agama Baling. Maktab Mahmud Sikh. SMK Kulim. Sekolah Menengah Agama Arab An-Najah. Sekolah Menengah Teknik Alor-Setar. Kolej Sultan Abdul Hamid. Sekolah Menengah Agama Darul Saadah. Maktab Mahmud Bandar Baru. SMK Baling. Maktab Mahmud Pokok Senang. Maktab Mahmud Merbuk. SMK Sikh. Maktab Mahmud Kulim. Sekolah Menengah Agama Nazah. Maktab Mahmud Padang Terap. Sekolah Khas Baling. Sekolah Menengah Agama Fauzi. Sekolah Menengah Agama Sungai Petani. Sekolah Menengah Agama Saadah Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Maktab Mahmud Langkawi. Sekolah Menengah Agama Islahiyah. Sekolah Menengah Agama Ihya Ulum Ad-Diniyah. Sekolah Menengah Agama Darul Iktisam.
Sekolah Menengah Agama Nurul Islam Air Hitam. Sekolah Menengah Agama Al-Islahiyah Al-Islamiyah. Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiyah. Sekolah Menengah Agama Ma'had Tahfiz Al-Abidin. Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Fazer Berry. Seterusnya, Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman. Seterusnya, disampaikan hadiah dan penghargaan semasa pertandingan bowling, bola jaring dan woodball antara Jabatan Pendidikan Negeri yang berlangsung di Negeri Perlis. Pertandingan bowling antara JPN kategori VIP Johan peringkat kebangsaan dipersilakan Encik Malik bin Abu Hassan, Tuan Haji Syukri bin Syafi'i, Encik Wan Khalim bin Ahmad dan Encik Wan Nur Azman bin Zainal. Seterusnya, pertandingan bola jaring kategori wanita Johan peringkat kebangsaan dipersilakan Puan Aisyah binti Abdul Kadir, Puan Nora Riani binti Abdul Majid dan Puan Nur Azura binti Zulkifli. Bagi pertandingan bowling kategori wanita, tempat ketiga peringkat kebangsaan dipersilakan Puan Nur Iswani binti Ismail, Puan Hanazirah binti Zainal Abidin dan Puan Isnani binti Ibrahim. Seterusnya, pertandingan woodball kategori lelaki naib Johan peringkat kebangsaan dipersilakan Encik Zahari bin Awang dan Encik Muhammad Nizam bin Saidin. Seterusnya, pertandingan woodball kategori wanita naib Johan peringkat kebangsaan dipersilakan Puan Kamarah binti Kamarudin,
Puan Nur Huda binti Abu Talib, Puan Rosawa binti Muhammad Isa dan Puan Zalila binti Ahmad. Bagi meraihkan kejayaan anak-anak ahli Kelab Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Majlis berbesar hati untuk turut menjemput Yang Berusaha Encik Abdul Rahim bin Mat, Pengerusi Kelab Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bersama-sama Pengarah Pendidikan Negeri Kedah meraihkan kejayaan anak-anak. Dijemput penerima naik ke pentas bersama waris untuk menerima sijil. Aina Nazirah binti Azul Nizar, pencapaian STPN PNJK 3.08. Nur Zahirah binti Zahidi, pencapaian SPM 10A. Nurul Alia binti Sabri, pencapaian SPM 10A. Ku Sorfina binti Ku Zurul Syam, pencapaian SPM 7A. Nurul Wafa Fatini binti Nordin, pencapaian SPM 7A. Maisara Aisyah binti Muhammad Asri, pencapaian SPM 6A. Nur Ain Amani binti Muhammad Nur, pencapaian SPM 5A. Nur Syamimi Izzati binti Salimi, pencapaian SPM 5A. Nurul Izzah Akilah binti Muhammad Hafiz, pencapaian SPM 5A. Setiap tahun, Hari Wanita disambut bagi mengiktiraf sumbangan dan kejayaan yang dicapai oleh wanita, serta pembelajaran berbesar hati untuk meraihkan wanita yang bertuah pada hari ini. 3 orang wanita telah dipilih oleh juri dalam kalangan pegawai lelaki untuk menerima penghargaan ini. Dipersilakan. Yang pertama,
Puan Nur Hafizah binti Abdul Halim daripada Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Dan akhir sekali, Puan Kamila binti Mat Isa daripada Sektor Sumber Manusia. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, atas kesudian menyempurnakan majlis penyampaian cenderamata dan sijil sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Cikgu Siti Aminah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Yang Berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan, KPP Kanan, KPP, Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua serta Guru Besar, Pegawai, Staf Sokongan serta warga JPN Kedah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin Dewan, untuk makluman, di Australia pada setiap tahun, Australia Taxation Office akan beri info tentang ranking pekerjaan yang memberi pendapatan yang terbaik, dan info ini selalunya akan digunakan oleh penasihat pekerjaan yang memberi info ini akan digunakan dalam ranking pekerjaan yang akan memberi pendapatan terbaik. Dan info ini digunakan oleh penasihat kerjaya di sekolah, bantu remaja untuk membuat pilihan dalam kerjaya mereka. Dan berikut adalah carta bagi 10 pekerjaan yang disenaraikan mengikut jantina. Didapati pelajar lelaki cenderung menjadi jurutera, menjadi manager perniagaan, bidang ICT, doktor, ahli sukan dan juga guru. Manakala pelajar perempuan pula paling gemar menjadi doktor, kemudian guru dan diikuti sebagai lawyer, bidang perniagaan, kejururawatan dan psikologis. Dan pekerjaan yang saya nak highlightkan pada petang ini ialah bidang keguruan yang menjadi top 5 berada pilihan bagi kedua-dua jantina sebagai pekerjaan bagi abad ke-21. Dan kebetulan pula semua kita yang berada dalam dewan ini adalah ada kaitannya dengan organisasi pendidikan. Dan kita lihat dari carta bawah itu 4.5% lelaki dan 9.4% perempuan memilih pekerjaan sebagai guru. Bilangan sekolah rendah dan juga sekolah menengah di Malaysia, di Kedah, saya masukkan di Kedah, adalah 750 buah. Bila ada sekolah, maka ada murid. Dan seterusnya, ada gurunya. Dan mereka ini bertanggungjawab untuk membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi anak-anak mengikut option guru masing-masing.
Dan guru bertanggungjawab terhadap disiplin murid, kedatangan murid, kelakuan murid dan penting dalam menanam nilai-nilai murni ke dalam diri setiap anak murid. Bilangan guru pula ada seramai 31,147 orang. Dari jumlah ini ada seramai 9,322 orang guru lelaki. Manakala 21,825 adalah guru perempuan, iaitu 70% daripada jumlah guru yang ada di negeri Kedah. Dan dengan nilai dan juga sifat keibuan seperti yang kita dengar Ustaz Syauqi memberi tazkirah tadi, murid akan dididik seperti anaknya sendiri dengan penuh sabar. Kerana bagi seorang ibu, dia tahu bahawa setiap anak itu adalah berbeza antara satu sama lain. Kemudian dalam ekosistem sekolah, pengetua dan guru besar adalah individu paling berpengaruh dan menjadi penggerak utama di dalam sekolah. Seorang pengetua dan guru besar mesti ada nilai kepribadian, ada integriti dan juga kecekapan serta disiplin diri serta amalan keguruan yang boleh dijadikan contoh. Pengetua dan guru besar bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah. Di Kedah, bilangan pengetua dan guru besar lelaki ada seramai 459 orang dan 291 pengetua guru besar wanita yang sama-sama menerajui 750 buah sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalangan guru ada sekumpulan guru yang dinamakan guru cemerlang. Mereka adalah guru yang mempunyai pengetahuan, ada kemahiran dan juga kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya pedagogi dan pembelajaran murid. JPN mengucapkan terima kasih kepada guru cemerlang yang membantu sektor pembelajaran untuk mengkelaskan soalan-soalan mengikut aras, rendah, sederhana dan tinggi untuk dijadikan stok bank item. Dan tujuan stok bank item ini adalah untuk mengupayakan guru membina soalan mengikut JSU pada peperiksaan pertengahan tahun yang akan berlangsung Jun tahun ini. Selain daripada nisbah biasa JSU 532, guru boleh menggunakan nisbah lain mengikut aras rendah, sederhana dan tinggi. Boleh digunakan 631, boleh juga digunakan 730, malah boleh juga guna nisbah 1000 berdasarkan acuan sekolah masing-masing. Bila tiada lagi soalan selaras dalam peperiksaan, maka tidak akan berlaku lagi situasi seperti ada soalan yang ditinggalkan sebab guru belum selesai mengajar, atau murid lemah dipaksa jawab soalan aras tinggi, atau skrip jawapan murid langsung tidak berjawab. Untuk makluman, daripada jumlah 31,147 orang guru yang ada di Kedah, terdapat seramai 120 orang guru cemerlang daripada pelbagai grade, daripada DG 44 hingga DG 52 dalam pelbagai mata pelajaran. Dan bilangan GC ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, guru cemerlang di negeri Kedah tidak sampai pun 1%, hanya 0.4%. Dan daripada jumlah ini, 48 adalah guru cemerlang lelaki dan 80 orang atau 62.5% adalah guru cemerlang wanita. The Common European Framework of Reference atau CEFR mentafsir murid dalam 5 kemahiran: reading, listening, writing, spoken interaction dan spoken production. Dan CEFR sasarkan pada setiap peringkat pendidikan ada ketetapannya. Pada peringkat prasekolah, murid mesti capai A1. UPSR mesti capai level A2 yang ini disebut sebagai peringkat basic. Dan peringkat intermediate pula, iaitu PT3, murid mesti capai B1, manakala murid SPM mesti capai B2 sekurang-kurang sebagai syarat untuk ke pusat pengajian tinggi. Dan guru pula berada pada peringkat advance mesti capai peringkat C1 sekurang-kurangnya untuk diperaku sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Untuk makluman, guru bahasa Inggeris di Kedah ada seramai 2,787 orang dan 80% adalah guru bahasa Inggeris wanita. Untuk CEFR readiness,
730 orang guru telah capai C1 dan C2, manakala yang sudah daftar untuk diuji CEFR pada bulan Mac dan juga bulan Julai adalah seramai 1,773 orang, dan hampir 80% yang berdaftar ini adalah guru wanita. Menuntut ilmu tiada batasnya dan tiada sempadannya, kerana masih banyak perkara yang perlu kita belajar, dan menyambung pelajaran merupakan satu peningkatan dalam kerjaya kita sebenarnya. Pengetahuan yang dapat masa belajar akan menjadi nilai tambah dalam pekerjaannya. Bila kita belajar, kita tidak akan dapat lari daripada membaca. Maka halo efeknya ialah bila kita membaca, guru itu akan memiliki kemahiran bahasa dan juga pengetahuannya turut bertambah. Untuk makluman, seramai 2,223 orang guru sedang menyambung belajar dan mohon untuk sambung belajar. Guru lelaki ada seramai 724 orang, manakala guru perempuan ada seramai 1,499 orang atau 67.43%. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atau APC diberi kepada staf yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang, yang mana mutu kerja staf melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Perkhidmatan yang diberi oleh staf boleh dijadikan contoh dan ikutan serta memberi pengaruh untuk menggerakkan rakan-rakan kerja yang lain. Jika kita lihat pada data 2018 dan juga data 2019, daripada jumlah 2,642 orang penerima anugerah APC, tahniah diucapkan kerana 70% penerima APC untuk 2 tahun berturut-turut adalah dalam kalangan wanita. Jadi dari data yang dibentang terbukti tuan-tuan dan puan-puan, ramainya wanita yang terlibat secara langsung untuk mencemerlangkan pendidikan dan juga dalam kemenjadian murid. Selain itu, ramai wanita yang berkerjaya lain juga berjaya. Kalau tuan-tuan amati, streamer yang ada di sepanjang laluan masuk ke Dewan adalah wanita-wanita anak kelahiran negeri Kedah yang telah diiktiraf sebagai ilmuwan Darul Aman. Dan gambar-gambar di frame di hadapan Dewan ini adalah antara wanita-wanita yang menyumbang dalam pelbagai bidang kepada pembangunan negara Malaysia. Justru tuan-tuan dan perempuan, tidak heranlah kalau dari seorang bayi perempuan berubah menjadi seorang remaja perempuan, seterusnya menjadi wanita dan akhirnya menjadi seorang ibu. Beliau akan mendidik anak-anaknya, lelaki dan perempuan. Tidak kira kita berada di peringkat umur yang mana pun, berkat doa ibu lah yang akan menentukan kejayaan kita. Betul kata ungkapan, tangan yang menghayun buayan itu mampu menggoncangkan dunia. Tuan-tuan dan perempuan, itulah sumbangan yang diberi oleh kaum wanita yang sempat dikongsi bersama bagi menepati tema pada bulan ini, wanita dan pembangunan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas ucapan yang berusaha Cikgu Siti Aminah binti Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya, marilah sama-sama kita mendengar pula ucapan daripada yang berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, sayangi Malaysiaku. Terima kasih juga kepada Ustaz Syauqi, tema bacaan doa dan juga tazkirah tadi yang pada hari ini diasaskan dengan tema wanita lah. Dan dari ucapan Timbalan Pengarah Pendidikan tadi pun ada unsur-unsur desakan agar lebih banyak wanita diberi peluang lagi. Jadi saya fahamlah maksud ucapan tu. Jadi tahniah kepada semua kaum wanita. Tadi yang menang anugerah pun
budak perempuan juga kan. Tu dia jantan tak nak kan. Dia jadi kok mana tu. Tak tahulah nak macam mana kan. Habuan. Yang berusaha timbalan-timbalan pengarah pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Ketua Penolong Pengarah Kanan, tuan-tuan PPD, penolong pengarah kanan, tuan-tuan dan puan-puan pengetua, tuan-tuan dan puan-puan guru besar. Saya dipahamkan pada minggu ini kita jemput pengetua dan guru besar daripada PPD Kuala Mudayan. Dan sepatutnya memenuhi barisan depan ni sebab kita bagi kursi depan. Tapi mungkin mereka malu, mereka duduk belakang lah. Nah, sebab kita nak raih juga pengetua dan guru besar di daerah-daerah ni, setiap perhimpunan kita bersama-sama berkongsi apakah yang kita selalu sebut-sebutkan dalam perhimpunan bulanan kita. Mereka hadir tapi mereka duduk campur-campur. Mereka segan duduk depan. Kita bagi peluang. Baik, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Urustia atas penzahiran sambutan Hari Wanita tadi, bermula dengan bacaan doa serta tazkirah oleh ustaz. Dan sememangnya lah ibu wanita adalah kaum ataupun kumpulan yang perlu kita raikan lah. Kita raikan. Dan di negara kita pun ini telah dizahirkan dalam semua aspek perkhidmatan, khususnya di Jabatan Pendidikan dan juga PPD. Saya selaku pengarah juga telah mengambil inisiatif yang penting untuk memastikan perkhidmatan-perkhidmatan kita ada kaum wanita, pegawai-pegawai wanita yang diberi tempat atas kecemerlangan, atas kompetensi. Ini juga satu syarat. Jadi tahniah dan syabas serta selamat menyambut Hari Wanita. Jadi bapak-bapak, tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kalau lupa tentang sambutan Hari Wanita pada 8 hari bulan, balik ni bolehlah atoklah majlis tengok macam mana. Walaupun kita termasuk saya lah kan. Patut 8 hari bulan. Saya tak perasan ada perubahan juga di rumah saya tu, tapi saya ni lembab. Letih balik kerja kan. Tak apa, kita ganti balik lah. Saya di sini merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang pesara yang sudi datang pada hari ini. Kita jemput 8 orang pesara dan sudi hadir. Saya ucapkan tahniah, syabas, terima kasih. Tahniah dan syabas kerana mencapai usia persaraan. Tuan-tuan dan puan-puan tidak terbalas, tidak tersenarai, tertulis sebenarnya sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ada berkhidmat 30 tahun, 34 tahun, 35 tahun. Satu pengalaman sumbangan yang cukup besar kepada negara. Bermula dengan guru penolong, bermula dengan pembantu pejabat dan sebagainya. Akhirnya kita bersara. Terima kasih kerana hadir dan kerana sumbangan ikhlas bakti kita lah. Kita dipanjangkan usia sehingga hari ini kita dapat hadir di Dewan Al-Farabi ini. Jadi saya bagi pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan serta nikmatilah persaraan ini dengan aktiviti-aktiviti bersama keluarga tercinta kita. Jaga kesihatan dan juga raikan. Kita juga beri pihak institusi kita pun mengalu-alukanlah sumbangan tuan-tuan dan puan-puan selaku pesara. Sebab contohnya seorang guru adalah terus akan menjadi guru walaupun dia telah menjalani usia persaraan. Tapi secara perlahan-lahan beransur-ansur dia pun akan lupalah sekolah bila buka, sekolah dia file tu dia delete. Kalau file tu tak delete pun virus akan makan file tu, akhirnya dia lupa. Awak yang sunyi tu pekan hari ni market hari ni elok, rupanya aku cuti sekolah. Dia baru tahu. Jadi terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga di sini ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas. Inilah satu mengiktirafan kecil Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kepada tuan-tuan PPD selaku peneraju di daerah-daerah atas pencapaian kecemerlangan kemenjadian murid dalam peperiksaan awam. Usaha dan inisiatif tuan-tuan dan puan bersama pasukan kita raikan dengan pemberian penyerahan sijil yang kecil. Juga saya ucapkan terima kasih atas daya usaha tuan-tuan, ada mai pada Langkawi, ada mai pada Kulim, hanya untuk menghadiri majlis pengiktirafan yang ringkas sahaja untuk kami berikan pada petang ini. Tahniah dan syabas, keep the good work,
keep it up, teruskan, dan kita akan membantu lagi rakan-rakan yang akhirnya kita di Kedah akan mencapai persada kejayaan. Seperti yang saya maklumkan, pencapaian SPM kita baru ni telah mengalami lonjakan yang hebat. Negeri Kedah telah melonjak daripada tempat 13 ke tempat 12. Jadilah moderai sikit Ustaz. Saya belajar pada Ustaz Soki lah. Janji nak meningkat satu anak tangga. Kan? Alhamdulillah. Jadi akhirnya kita nak tengok pada perancangan Pareto dan juga dialog-dialog prestasi yang kita rancangkan untuk sejarah tahun ini. Pengarah mengambil, panggil terus PPD, timbalan-timbalan semua ni, terus buat dialog pusat eksekutif pencapaian peperiksaan awam di jabatan minggu lepas. Kita kenal pasti, kita bincang secara profesional di mana lagi kekurangan-kekurangan, pasal apa kita masih lagi tangga ke-12 ni tak mencapai GPS 5.0 dan ke bawah, dan apakah strategi-strategi yang kita perlu pasang untuk kita kongsi dengan rakan-rakan pengetua dan juga guru besar di daerah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2020 ni akan menjanjikan kita harapan yang lebih hebat lagi. Juga saya mengucapkan tahniah kepada pasukan PPD jabatan tadi yang telah memenangi pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan. Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi tahniah jugalah, sebab dalam CJ tu peringkat kebangsaan tu. Sebenarnya dia melibatkan 5 penjuru: Kedah, Perlis, Kelantan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Betul lah tu. Jadi hebatlah pencapaian-pencapaian. Juga kepada ibu bapa daripada kelab staf kita yang telah menjadi ibu dan bapa misali, jaga anak-anak kita, yang akhirnya anak-anak kita telah kita menghasilkan anak-anak yang bertuah pada hari ini. Kita bagi pengiktirafan juga, walaupun pengiktirafan kita kecil sahaja, tapi sebagai sokongan dan dorongan kepada ahli-ahli kelab staf di JPN. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada petang ni, saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Aminah yang telah mengupas secara halus tadi dan detail tentang pencapaian-pencapaian wanita. Jadi hari ini kita nak cakap sikit tentang macam mana kita nak meraihkan kejayaan, sukses. Pada hari ini ramai mendapat penganugerahan dan juga pengiktirafan. It's a success story. Happy. Kita seronok, gembira. STPM kita pun seronok tahun ini, kita hebat. STPM kita adalah ranking nombor 1 di Malaysia. Kolej tingkatan 6, Kolej tingkatan 6 Sultan Salahuddin adalah nombor 1 di Malaysia. Hebat. Hebat. Dan pencapaian-pencapaian kita pun agak seimbang pada tahun ini. Tapi juga masih kita tak berpuas hati, sebab kualiti tidak ada titik akhirnya. Kualiti tidak ada titik noktahnya. Kita tak boleh berpuas hati. Way forward kita ialah macam mana kita nak mencipta dan merebut peluang untuk mencapai kecemerlangan. Baik, next please. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita raikan selama ini sebagai guru, unsung heroes, unsung heroine di sekolah-sekolah, kan? Cuba tengok pada hari kita seorang guru juga, kita juga seorang ibu bapa pada occasion kegembiraan pada hari ini. Kita dapati pada umumnya guru-guru kita adalah, kita gembira tengok anak-anak kita berjaya. Anak-anak yang kita telah pupuk selama 5 tahun, selama 11 tahun di sekolah menengah, anak-anak yang telah kita bantu selama 6 tahun di sekolah rendah, dan mereka berupaya dengan bakat dan kebolehan masing-masing ni, keupayaan motor dan juga keupayaan kognitif mereka ni, kita ada boleh menghasilkan pencapaian tahap minimum sekurang-kurangnya kepada setiap pelajar. Di sekolah rendah tu kita hasrat kita ialah paling minimum mereka mencapai D dalam setiap mata pelajaran, dan di sekolah menengah paling minimum mencapai peringkat E. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni, success is in iceberg, satu ketelan ais yang sangat besar. Bila cakap pasal iceberg, we think about Titanic. Dengan sombongnya diisytiharkan pada abad ke-20 tu, Titanic merupakan kapal yang paling kukuh di dunia, paling hebat di dunia. Dia langgak tengok, tapi tengok iceberg ataupun ketelan apungan ais di tempat kejadian tu, dia tidak menyangka kapal tu boleh terbelah dua dan lalu tenggelam. Tapi dalam konteks meraihkan kejayaan di sekolah-sekolah ni, what people see is just the surface. Kejayaan, anak mereka melonjak, lambung, pegang A4, 10 A+, 4.0, straight A's dan sebagainya. Anak-anak kita, dan kita pun galakkan begitu. Because we are unsung heroes and heroine.
kita tak menonjolkan pun. Mana-mana majlis pun, cikgu tak dipanggil pun ke pentas untuk bersama-sama. Nombor satu, anak-anak dia. Lepas tu, pak dia, penjaga dia. Tak panggil pun cikgu. Tak panggil pun cikgu dia. Inilah kita. Nah, tak apa, it's okay. Cikgu, tahun depan kita menghasilkan lagi anak-anak. Kita doa, moga-moga tahun depan kita dipanggil ke pentas. Tak juga. Dan akhirnya sampai kita bersara. Jadi ingatlah di masa akan datang, tuan-tuan pengetua yang ada di sini, buat bila tok bila aku mana pun, bagi cikgu pun naik atas pentas lah. Bagi jadi. Nah, jadi tuan-tuan dan puan, di sebalik kita mencapai kejayaan ini, mencipta kejayaan ini, tengok di bawah ketulan, di bawah aras laut itu. Apa yang kita lalui oleh guru-guru kita, anggota kumpulan pelaksana, ibu bapa penjaga, komuniti, khususnya cikgu lah. Saya nak share hari ini dengan kita ada 34,000 cikgu ni, 9,000 cikgu laki-laki, 22,000 cikgu wanita di negeri Kedah ni. Inilah kumpulan ataupun tulang belakang, the backbone kepada kejayaan anak-anak ini. Kita dengan gigihnya cikgu-cikgu ni, gigih. Saya nak cerita betapa gigih, persistennya cikgu-cikgu kita ni. Ada satu sekolah saya dimaklumkan bahawa dia berjaya menggunakan work smart. Tidak ada kelas tambahan. Tapi dia ganti dengan apa tau? Tiap-tiap cikgu dia patok bawa balik budak pergi rumah. Saya kata tu dia, cikgu bawa balik budak pergi rumah. Atok. Hang ambil 3, hang ambil 5, hang ambil 4 dan sebagainya. Dan dia mencapai. Ini di antara persisten, kekuatan, kesungguhan cikgu-cikgu kita. Ada yang hujung minggu bersama budak. Bukan saja pergi jumpa budak. Kutip budak pula pergi. Tuition di, kelas tambahan di sekolah, kelas pemulihan, kelas gempur, kelas gilap, kelas permata, kelas harapan. Bawa lagi bekal makanan. Semuanya kos ditanggung oleh dia. Oleh guru-guru kita. Ini the unsung heroes and heroine. It happen. Yang kita tidak dedahkan. Kita tak dramakan pada hari penyampaian sijil tu. Jadi bila tu yang kita dengar tu, bila 8A 10A ni anak saya. Bila tak berapa nak berjaya ni, pasal apa cikgu anak saya jadi macam ni? Dia kali tu. Ini satu polemik yang perlu kita bincangkan jugalah. Kita tengok forum lain. Kemudian di samping tu juga ada juga kaedah-kaedah pengurusan kita yang kita mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan ini tuan-tuan dan puan harus diurus dengan betul. Sebab kita terlibat dengan perkhidmatan penyampaian, delivery service. Di mana dia bukan boleh kitar semula. Plastik, kerusi plastik yang tak elok boleh rebus balik jadi plastik yang kondem, harga murah. Tak boleh dah ni. Sebab kita dikawal oleh parameter masa. Pelajar tu tak boleh mengulang dah. So make sure tidak berlaku kegagalan yang disengajakan dalam proses-proses pengurusan membina, membentuk dan mencanai anak-anak ini. Ini juga benda yang hidden berlaku once a while. Bukan masalah dia gagal. Kadang-kadang kita gagal dalam menyediakan kertas soalan yang baik. Kita gagal menyediakan PDP yang baik. Kita gagal menyediakan alat bantu mengajar yang baik. Kita gagal menyediakan latihan yang bermutu. Itu masuk failures tu. Ini perlu dilihat. Kita perlu lihat. Benda ni orang tak nampak. Orang nampak dah hasil dah, produk dah pada hari itu. Di samping tu juga kita tengok pengorbanan cikgu-cikgu kita sangat banyak lah. Memberi makan minum kepada pelajar-pelajar, memberi pakaian, memberi sumbangan stationery dan sebagainya. Kemudian ini lagi buat the dedikasi guru-guru kita, kesungguhan kita. We are colorblind. Tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, OKU ke, normal ke, semua kita lihat mereka ni adalah anak-anak yang perlu kita berikan tenaga bimbingan untuk mencokil potensi mereka. Ini benda-benda yang tersembunyi di sebalik kejayaan seorang murid kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, juga yang ditegaskan oleh yang berbahagia Dr. KPPM kita, di samping dia bercakap tentang accountability, dia juga bercakap tentang kerja keras. Yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu pemangku Menteri Pelajaran juga, menyatakan dalam 14 amanat dia, kita perlu bekerja keras. Sebagai negara membangun, kita juga perlu bekerja keras. Dalam menyampaikan pendidikan juga kita perlu bekerja keras. Di sini pengetua dan guru besar, apa barometer kita? Kami buat teruk dah cikgu. Apa barometer dia kata kami tu? Kami buat semua dah cikgu. Apa barometer yang digunakan? Apa kayu ukur yang digunakan?
mengenalkan bahawa kita dah cukup dah buat dah, habis dah usaha. Cerita dia. Ini juga perlu dilihat. But hard work must be there. Ada setengah orang kata, don't work hard but work smart. Have to be very careful with this. Dia ni jagoan-jagoan dalam pengurusan. Kena berhati-hati. Tengok kepada klien kita, demografik dan juga latar belakang budak. Dan yang terakhir sekali dalam konteks slide ni ialah success is an iceberg ni. Benda-benda yang tak dilihat ialah betapa disiplinnya cikgu kita dalam mengurus anak-anak mereka, dengan perapian latihannya, perapian pemeriksaan buku latihan, perapian pemeriksaan kerja pembetulan anak-anak, penampilan sahsia budak. Ini memerlukan satu disiplin yang tinggi di kalangan pelajar sendiri, satu di kalangan kita sebagai kaum guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, it's okay for me and for all of us, we are teachers. We are the unsung heroes. Kalau pepatah dulu dikatakan guru ni ibarat lilin, membakar diri dia sampai balik bilik tu jadi gelap, tetapi memberi suasana terang lah pada masa nyalaan dia tu, Next please. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan di jabatan PPD, tuan pengetua, guru besar dan para hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita boleh ringkaskan sebenarnya bagaimana kita nak mencipta kejayaan di institusi kita. Banyak jurnal, banyak pandangan dan sebagainya, kita boleh search di internet. Tetapi pada asasnya 3 perkara ini saja. Yang pertama tadi ialah sikap. Orang cakap tentang hari ini semua tentang sikap. You nak berubah tak mau berubah, itu saja. You nak berjaya tak mau berjaya, itu saja. Sikap saja, attitude. Bukan masalah isu duit, infrastruktur, cikgu tak cukup, tak ada asrama, kursi tak, buku tak. No. What is your attitude towards education? Bila attitude yang positif tu, benda yang tak cukup akan jadi cukup, benda yang tiada akan jadi ada, berdasarkan sumber-sumber pilihan di persekitaran. Attitude is very important, digariskan di situ. Yang kedua ialah teknik. Bagaimana kaedah? Bagaimana kita kaedah untuk mencipta kejayaan? Pasal apa teruk sangat kita ni? Saya minggu lepas saya baru balik pada hari Sabtu dalam kejohanan merentas desa. Ini negeri Kedah kita kena lihat lah. Pegawai-pegawai PPD jabatan yang terlibat dengan sukan ni. Bagaimana ini tahun tahun yang ke-13 saya rasa negeri Selangor berturut-turut menjadi johan rentas desa. Teknik, cara. Apa teknik yang digunakan? Apa metod? Apa kaedah yang digunakan? Sehingga mereka boleh mencipta. Begitu juga di sekolah. Apa teknik yang digunakan oleh kumpulan guru dan juga pengetua guru besar pada ketika itu untuk mencipta kejayaan, walaupun asalnya sekolah itu pada kedudukan yang agak rendah. Dia boleh proses, dia transform, istilah baru yang kita cakap ni, yang menjadi tajuk kita bulan 1 tak silap saya, transformation, transformasi. Jadi dia transform daripada failures kepada sukses, daripada gelap kepada cerah. Ini memerlukan teknik. Untuk kanak-kanak, teknik belajar. Untuk cikgu, teknik mengajar. Untuk kepimpinan, teknik nak mencipta kejayaan. Bagaimana teknik nak bagi cikgu aku cekap PDP. Bagaimana cikgu aku cekap membuat kertas soalan. Bagaimana cikgu aku berdisiplin. Ini semua perlukan teknik lah, kaedah lah, yang tidak ada dalam sebarang buku rujukan. Buku-buku ni, buku-buku perkhidmatan, pengurusan dan sebagainya adalah satu panduan semata-mata. Akhirnya setiap orang yang baca tu, kita kena canai dengan demografi kita. Michael Fullan bukan orang letak. Fullan tu bukan orang duduk jalan langgar. Tak. Tapi dia tulis buku pengurusan pendidikan. Singer tu pun bukan orang Merekong. Tapi bila kita baca buku dia tu, macam mana kita nak terjemahkan dengan sekolah duduk Meregong, sekolah duduk Bukit Kayu Hitam, sekolah duduk Kuala Muda? Sebutlah apa-apa tokoh-tokoh ataupun pemikir-pemikir dalam pendidikan. This is how we think and we transfer into di lapangan peringkat pengoperasiannya, teknik. Dan satu lagi kunci yang ketiga yang saya nak kongsi ialah behavior, tingkah laku kita. How we behave about success. How you behave about success. Do you appreciate success? You raih tak kejayaan? Persekitaran kita meraihkan ataupun kita ni terani lah, memang daripada dulu pun macam ni. Tak terang mana? Hang boleh lah, aku tak boleh lah. Ini behavior come from the mindset.
Ini antara juga yang berbahaya dalam kita nak mengurus dan mencipta serta merebut kejayaan. Kalau perkara-perkara ini, 3 perkara ini, gabungan ini, rakan-rakan di jabatan, di PPD, pengetua dan guru besar serta para hadirin, kita tak tadbir dan urus dengan cermat organisasi kita, mungkin kita akan meraihkan kejayaan orang. Dan akhirnya pelajar-pelajar di kawalan kita akan mengalami defisit ilmu dan kemahiran serta nilai, dan mereka tak boleh masuk dalam masyarakat seperti yang dikehendaki dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Next please. Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu pesanan ringkas lah. Dalam kita mengurus organisasi kita masing-masing, if the plan doesn't work, perancangan kita gagal, tak boleh buat ni, tak kena, dia jadi ikut mana tau. Change the plan, not the goal. Sebab matlamat kita nak mencipta kejayaan. Buat ni tak jalan. Kalau tak jalan, janganlah program nak meningkatkan mencipta kejayaan tu kita scrap. Kita nak capai tahun depan pun mai sini juga. Saya nak mai ke jabatan tiap-tiap tahun meraihkan kelulusan 100% SPM. Lonjakan STPM contohlah. Don't not the goal. The target is there. So just manipulate the plan. Study. Sebab unless you fail, you won't be able to success. Tapi setengah orang sangat bernasib baik. Dia buat sekali dan terus berjaya. Tetapi ada beberapa orang yang berkali-kali buat, baru dia berjaya. Dengan penuh ketelitian lah. Bukan kegagalan tu berpunca daripada kealpaan dan kelewaan. Next please. Jadi tuan-tuan dan puan, the secret of success is very simple. Get to work. Simple saja, get to work. Keep on working and don't stop. Jangan kita cepat berpuas hati. Contohnya pada tahun ini 2019, negeri Kedah banyak sekolah telah mencipta kejayaan. Tetapi ingin saya memberi peringatan. Jangan ambil model pengurusan 2019, kita urus pada tahun 2020. Bahaya. Jadi kena berhati-hati. Audien kita sudah lain. Pengetahuan sedia ada murid pun sudah lain. Perlu dinilai. Sebab itu saya terangkan banyak kali merujuk kepada perstrukturan JPN PPD ini. Perkara yang utama dalam perstrukturan ini yang kita nak perlu ambil perhatian penting ialah bila kita mula buat planning, make sure there is a very strict monitoring. Planning, you must monitor. Kelas tambahan, siapa tengok kelas tambahan cikgu kita? Betul ke cikgu kita buat kelas tambahan? Baca Yasin, betul ke budak-budak kita baca Yasin? Kan main-main melawak, lena. Yang baca 2 orang lah, daripada 200 orang. Monitoring. You have to monitor. Cikgu kita buat kertas soalan, peperiksaan, pertengahan tahun dan sebagainya. You tengok tak sampel skrip soalan dia? Planning, you must closely monitor it. Dan yang terakhir, do the assessment, penilaian. Sekarang ni 2019 kita telah mencipta kejayaan SPM. Kita telah monitor betul. Buat penilaian. Bolehkah pakai lagi tahun 2020? Jangan pakai 2019 punya strategi untuk 2020 simply because we are success. Setelah buat lagi kajian penilaian dia. Telah buat lagi. Kalau ya memang kita boleh teruskanlah setelah kita nilai secara profesional. So have to be very careful. Sebab bila saya mengurus data pencapaian di sekolah-sekolah tu, ada sekolah dalam bentuk mata gergaji, zigzag, yo-yo bahasa kita. Tahun akan meningkat, betul turun, meningkat, betul turun. So, macam mana? Jadi ini juga kita perlu lihat dengan serius supaya sukses is a sustained story. It's a sustained story. Mana dia lestari, skor naik. Walaupun kecil, berlaku peningkatan. We beat our own best record. Saya sebenarnya selepas keputusan SPM dikeluarkan, yang berhormat Esko telefon saya. Cikgu Aziz, macam mana kejayaan SPM? Saya forward keputusan kita. Dia kata tahniah, syabas dan sebagainya. Dan kemarin pun saya dah hantar satu naskah laporan ke pejabat menteri besar dan juga pejabat Esko. Ini standard lah.
saya beritahu kepada pegawai kita, jadikan standar prosedur Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Peperiksaan-peperiksaan awam mesti sampaikan. Siapa pun government of the day kena hantar. Maklumkan progres pendidikan kita. Alah, satu lampiran saja. Detail itu. Bagi tahu kepada dia. Dia kata, saya kata, macam mana pencapaian Negeri Kedah? Dia kata, ranking nombor berapa? Saya pun jawablah, data pun tak ada lagi masa tu. Sebenarnya kita tak pentingkan ranking YB. Kita pentingkan as long as we beat our own best record, that's fine. That's fine. Sebab negeri Johor dengan negeri Kedah berbeza. Sebab kita Johor dekat dengan Singapura, kita duduk dengan Thailand. Itu beza lah tu. Kata bila. Yang Gen Sarawak pula kata, hampa duduk dengan Johor dengan Thailand, kami lagi teruk dengan Indonesia. Sebab itu jadi argumentation is there. Kemudian demografik dan juga pengalaman masyarakat di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, kajian-kajian dia sangat berbeza. Pasal apa prestasi Melayu Pulau Pinang lebih tinggi daripada prestasi Melayu Kedah? Dia ada kajian demografik daripada tahun 70-an, di mana program perindustrian di Bayan Lepas dan juga Seberang Jaya tu memberi impak kepada mentaliti rakyat di kawasan tu. Zaman yang kita panggil budak perempuan kerja kilang Sih Malang Keluar yang dulu dihina sebagai minah karan mak semana tu, dianggap orang ni buat terlibat dengan maksiat. Masa tu masyarakat fikiran dia cukup kolot dan kuno, bahawa orang balik kerja malam ni orang jahat dan sebagainya. Tetapi orang-orang inilah yang kerja dengan syarikat Jepun, Jerman, Amerika dan sebagainya, yang dihantar ke luar negeri oleh syarikat dia untuk meningkatkan pembangunan kapasiti. They have a very different worldview. They have a very different worldview compare dengan mak pak mereka. Mereka kahwin sesama pasangan. Mak pak dia ada 17 orang anak-anak, adik-beradik dia. Dia kahwin anak 2 orang. Dia duduk di flat, apartment. Cakap orang putih dengan anak dia. Itu dia. Berbeza. Jadi akhirnya mindset berbeza. Sebab apa tuan-tuan? Exposure kepada persekitaran juga merupakan satu faktor. Dan kalau ada kajian dari segi antropologi juga, kita lihat antara jalur timur kita dengan jalur barat di negeri Kedah pun kita tengok trend itu ada. Ada korelasi dia yang cukup signifikan. Tentang pembangunan dengan industri dan sebagainya. But it's okay. Sebab keputusan kita dengan jelas menunjukkan bahawa jurang pencapaian di antara sekolah bandar dengan luar bandar semakin merapat. Ini kejayaan sistem pendidikan kita. Mana dia? Sekolah di Naka, di Pedu ada makmal ICT. Sekolah di Sultan Hasmah pun ada makmal ICT. Dua-dua budak menikmati pendidikan digital. Kalau cikgu sekolah Tokai pun ada cikgu bahasa Inggeris keluar universiti, cikgu di Kolej Sultan Abdul Hamid pun ada cikgu. Jadi mereka menikmati equity, accountability toward equity in education, accountability towards access in education kepada budak-budak kita. Ini KPPM selalu bercakap. Budak bandar luar bandar mesti mendapat hak masing-masing sebagai kanak-kanak. Ini kita. Jadi kita telah berjaya bagi saya. Way forward kita, graf tu semakin merapat. Dan saya pun cukup banggalah keputusan peperiksaan SPM. STPM kita pun bagus. Sekolah-sekolah di luar bandar telah menghasilkan penilaian grade purata kumulatif 4.0. Sekolah-sekolah yang kita anggap luar bandar tapi boleh mencipta. Saya sebut beberapa sekolah yang saya ingatlah. Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Pegang, luar bandar. Ada budak dia dapat 4.0. Menjadi ikon sekolah pada hari ini. Semangat balik cikgu dia. Tu yang unsung hero tadi saya sebut tu. Boleh berbangga, boleh walking tall, dipanggil dalam majlis di PPD. Usak dia, pengetua dia. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kuala Muda. Ini antara sebut. Mana lagi sekolah? Sekolah mana lagi yang lu nak? Sebut tengok. Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar. Sekolah Menengah Tengku Putra. Sebut Langkawi Tengku Putra okey tu. Memang patut dapat pun. Ini dia tuan-tuan dan puan. Kemudian SPM baru ni juga. SPM baru ni juga. Sekolah-sekolah bandar dengan luar bandar telah menunjukkan contoh. Tuan-tuan dan puan, apa implikasi SPM ni tuan-tuan? Kita kena berhati-hati dan cermat. Tuan-tuan dan puan, dia mempunyai korelasi terhadap kemasukan kanak-kanak ke SBP, MRSM, SMKA dan sekolah premier. Sebab justifikasi dia begini. Kalau sekolah menengah kebangsaan Labu Besar boleh menghasilkan pelajar straight A's dalam SPM, pasal apa dia perlu hantar anak dia pergi sekolah menengah Sains Sultan Mat Ju?
jarak kilometer, 2 minggu sekali kena pergi, kena ambil dan sebagainya. Tu tak kira dia dapat offer Pitun Fatimah lagi, Johor Bahru. Jadi masyarakat sekarang sudah mempunyai pemikiran berbeza sebab standard pendidikan kita sudah semakin baik. Jika sekolah di tepi rumah dia dengan penjimatan kos, tak payah hantar dia pergi sendiri, balik sendiri, nak pergi petang, nak pergi malam, tuition semua sendiri, jimat kos pada tuntutan pada hari ini. Mengapa dia mesti bersusah payah hantar anak dia semata-mata nak mendapatkan jenama logo, sijil berhenti? Ini tuan-tuan dan puan yang dikatakan akses dan equity. Kita nak menyamaratakan pendidikan kepada warga negara. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini kena fahami betul-betul apakah hasrat dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, aspirasi murid, aspirasi sistem dan apa yang kita hasratkan pada gelombang 3 sebenarnya. Ada lagi tak? Next slide. Tak apalah. Jadi saya ingat itu saja sedikit sebanyak yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tadi angkat sikit tadi tu. Ni. Nah, ini my last point dah. My last point. Nah, tentang accountability kita dalam mengurus organisasi, dalam kita menjawab penjawatan. Dalam sebulan 2 ni kita tengok kekalutan dalam pemerintahan kerajaan negara kita. Tetapi kita penjawat awam telah menunjukkan accountability yang cukup tinggi bahawa jentera perkhidmatan awam berjalan lancar. Termasuk kita guru. Kita boleh urus dengan baik. Dan kita pun merasa banggalah benda ni dah selesai dan kita rakamkan ucapan tahniah kepada yang berhormat Datuk Mat Razi bin Jidin, ya, Menteri Pendidikan kita yang baru, disokong dengan 2 orang timbalan menteri, yang berhormat Muslimin dengan yang berhormat Mah Kasyong, Mah Hong Sun. Jadi saya pun belum dipanggil mesyuarat dan sebagainya. Jadi itulah. Dan satu peringatan saya kepada rakan-rakan pengetua dan guru besar, ketua-ketua jabatan di sini, isu ini simple saja. Gambar pemimpin. Bila berlaku pertukaran kerajaan, jangan hilang pertimbangan. No? Sehingga gambar pemimpin kita yang baru sampai. Biarlah gambar pemimpin yang lama duduk situ. Tidak susunan gambar kita pun tak cantik. Yang kalang kabut buat turun pasal apa? Sabarlah Ustaz. Kena be sensible. No, tak payah emosi benda macam ni. We are government servant. Nah, ini adalah ciptaan sejarah benar. Sejarah membuktikan bahawa dia pernah memimpin kita. Sebelum kita bawa gambar tu ke galeri. Nah, kita tak mau masa yang berlaku yang hari tu sampai setengah-setengah tempat sampai hilang pertimbangan. Malulah kita. Tolong kawal benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kena ingat benda-benda ni. Ini nasihat saya, no. Di bawah kawalan saya ni, saya ingin memberi nasihat kepada tuan-tuan dan puan. Nak paling mudah sekali ialah sehingga gambar pemimpin kita yang baru kita dapati daripada Jabatan Penerangan ataupun pejabat daerah, gambar lama tu pun okeylah kita letakkan di situ. Kita macam tu. Jadi tuan-tuan, you either make yourself accountable or you will be made accountable by your circumstances. Jadi selamat bertugas, selamat berhujung minggu dan kurangkanlah pergerakan ke tempat-tempat mass gathering, tempat-tempat yang ramai ni. Lepas tu bagi salam pun dia kata macam ni ya. Tunduk. Orang India kata buat macam ni. Bang mana yang pakai siku tu saya ingat tak payah kot. Nak siku-siku. Ada satu pakai negeri pakai kaki. Satu lagi berguna bahagian punggung, nampak buruk sangat. Jadi kita buat bersalam-salam. Dan saya pun ucapkan terima kasih kepada unit perkhidmatan di JPN telah mula menyediakan sanitizer. Sanitizer kan kita panggil tu. Untuk mencuci tangan yang gel tu kan. Jadi kita gunalah benda-benda tu. Benda-benda tu. Dan juga siapa yang pernah ahli-ahli tabligh, yang pernah menghadiri tabligh di Masjid Puchong pada 5 hari bulan tak silap saya. Jadi sila surrender diri tuan-tuan dan puan-puan di pusat-pusat kesihatan mana-mana untuk buat saringan sebab dipercayai di situ ada penyebaran juga. Tabligh saya tahu, tanda-tanda orang tabligh ni mula-mula tengok siapa ada janggut, tu nombor 1 lah. Nombor 2 ada hitam. Nombor 3 dia jalan tunduk. Dia itulah.
Tak apalah muka apa ya. Jadi tolong surrender dan buat saringan untuk kita ni, kuarantinkan diri kita. Saya ingat wishing you the very best of luck. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi ucapan oleh Yang Berbahagia Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka selesailah sudah perhimpunan kita pada hari kali ini. Akhir kata, saya Wan Nurul Huda binti Abdul Hamid Dan saya Nora Asmaniza binti Ahmad. Bagi pihak urus setia pelaksana perhimpunan, dengan ini merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kehadiran semua. Kami mewakili sektor pembelajaran, mohon ampun dan maaf di atas salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis pada petang ini. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua diminta berdiri bagi menyanyikan lagu Negeri Kedah, Allah Selamat Sultan. Selamat Sultan Mahkota, berpanjangan usia di atas tahta, memelihara agama Nabi kita, negeri Kedah serata-rata. Mengumumkan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman dan Div-Div Kehormat meninggalkan Dewan.